Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan muslimin dan muslimat, sidang penonton video yang dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, pelbagai kemudahan, pelbagai anugerah di dalam kehidupan kita ini sebagai bekalan, sebagai pinjaman yang bersifat sementara. Setiap yang kita miliki di dunia ini berupa material, berupa fizikal duniawi, material dunia, termasuk juga dengan anggota tubuh badan kita bersifat sementara, dan satu masa nanti kita akan tinggalkan pinjaman-pinjaman ini dan hanya akan membawa iman dan amal bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Hanya akan membawa iman dan amal bersama kita ke alam barzakh, iaitu alam selepas alam dunia. Ada juga di kalangan manusia yang bukan setakat amalan yang dibawa sahaja, tapi dia juga membuka akaun. Dia juga menyiapkan bekalan yang akan dihantar daripada dunia ini berupa sedekah jariah, berupa ilmu yang diamalkan dan juga anak-anak yang soleh. Bahkan orang-orang yang mulia seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka amalan ataupun akaun saham pahala mereka, buku catatan amalan mereka tetap berterusan kerana dakwah yang mereka telah lakukan, kerana ajakan kepada kebaikan, kepada Islam yang mereka telah usahakan sepanjang hidup mereka. Lalu berkembanglah Islam ke seluruh alam. Jadi semua amalan-amalan orang-orang Islam turun sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat masuk ke dalam buku catatan amalan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah untuk menjejaki, mengikut jejak langkah mereka. Amin, insya-Allah. Kita menyambung lagi muzakarah dan juga mengambil iktibar daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala, berkenaan dengan pada menyatakan fasal yang keempat, pada menyatakan perut, iaitu salah satu anggota badan yang zahir yang menjadi penyebab, yang menjadi perantaraan kepada anggota dalaman manusia. Dan juga dengan perut ini bukan hanya ada faedah dunia seperti untuk menyimpan makanan, menyebabkan kenyang, ataupun menjadi sebab kepada kehidupan manusia di dunia. Namun yang lebih penting ialah ia sebenarnya menjadi sebab kepada kebersihan hati, menjadi sebab kepada seseorang itu dapat beramal. Bahkan lebih besar daripada itu, dengan perut juga, iaitu dengan apa-apa yang masuk ke dalam perut akan menentukan seseorang itu diterima amalannya atau tidak.
akan menyebabkan seseorang itu boleh menjadi seorang Muslim yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, nafa'allahu bi'ulumihi fid darain, maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan syubhah, iaitu haram, perkara yang memang jelas sumbernya haram, ataupun yang syubhah, yang kesamaran di antara halal dan haram, tetapi wajib juga dijauhi oleh orang-orang Islam. Kerana 3 perkara. Kenapa perlu jaga perut? Kenapa perlu jaga makanan-makanan, sumber-sumber yang masuk ke dalam perut kita ini? Kerana kata pengarang 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Sebagaimana yang kita telah baca pada rakaman terdahulu, iaitu daging ataupun darah yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka api neraka lah yang selayak baginya. Maka api neraka lah tempat ianya dibakar. Ada sabdaan Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini, iaitu antaranya, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru awla bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itulah lebih utama dengan dia. Maka kita lihat bagaimana orang-orang yang soleh, mereka jaga makan mereka. Walaupun nampak makan ini seperti urusan dunia, mungkin nampak macam urusan dunia, tetapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang jaga hubungan dengan Allah, mereka akan pastikan sumbernya betul-betul halal. Bahkan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti kisah Saidina Abu Bakar, apabila tahu makanan yang masuk ke dalam mulut dia itu sumbernya haram, maka dia tak menunggu lama, tak berfikir panjang, kerana pasti dia akan kosongkan perut dia daripada makanan yang haram, walaupun sekali itu saja. Lalu dia usaha untuk keluarkan. Maka kita perlu memikirkan, adakah sumber-sumber belanja kita untuk keluarga kita daripada sumber yang benar-benar halal. Walaupun makanan yang kita beli itu halal, walaupun makanan yang kita makan itu bersih, tetapi sumber hasil daripada apakah kita beli makanan itu untuk keluarga kita. Dari segi hukumnya, walaupun katakanlah yang diberi makan itu anak dan isteri, orang yang ditanggung oleh seseorang, yang ditanggung itu tidaklah berdosa, kerana memang dia ditanggung oleh ayah ataupun ditanggung oleh keluarganya. Namun begitu, tidak dapat dinafikan, tidak dapat dielakkan kesan daripada makanan yang dibeli, yang dihasilkan daripada sumber yang haram ataupun syubhah. Maka hari ini kita lihat, adakah sumber kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram? Adakah ianya kesamaran? Hasil gaji itu ada kesamaran, ataupun bukan kesamaran lagi, memang sumber yang haram, padanya terdapat unsur-unsur riba, padanya terdapat unsur terlibat dengan rasuah, terlibat dengan penipuan, terlibat dengan undang-undang, ataupun terlibat dengan penghasilan yang melanggar syariat. Maka perkara sebeginilah yang orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang takut akan api neraka kerana kesan daripada makanan yang haram, daging ataupun tumbuh membesarnya badan ini, hidupnya seseorang itu dengan daripada hasil yang haram, maka tempatnya ialah menjadi bakaran api neraka. Dan sebab yang kedua kenapa kita perlu bersungguh-sungguh
mengelakkan diri daripada makanan yang haram, hasil yang haram masuk ke dalam perut kita, ialah bahawasanya makan akan makanan yang haram dan syubhat itu tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah, iaitu sebab, antara sebab kenapa perlu menjauhi makanan yang haram. Kenapa makanan yang haram ini perlu dijauhi? Kerana selain daripada di akhirat nanti menjadi penyebab perut ataupun badan itu jadi sebab akan menjadi bahan bakar api neraka. Kerana yang kedua, makanan yang haram ini juga apabila masuk dalam jauf, masuk dalam rongga, masuk dalam perut seseorang Islam, maka dia akan jadi lemah, dia akan jadi tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah untuk beribadah. Kesan daripada makanan yang haram, kesan daripada makanan yang syubhah. Sebagaimana yang disebutkan tadi, selain daripada kesan di akhirat, di dunia ini lagi telah ada kesan-kesannya. Sebab itu bukan sebarangan memberikan nafkah kepada tanggungan kepada anak-anak, kepada keluarga dengan sumber yang ada berkait dengan haram ataupun syubhah. Kerana walaupun yang makan itu, yang ditanggung itu tak bersalah, walaupun yang ditanggung itu anak-anak itu memang perlu makan, memang mereka tidak ada pilihan untuk terima, namun pastilah ada keberkatan yang hilang, pastilah ada kesan-kesan yang tidak baik akan tinggal, akan berkesan, akan terkesan pada diri mereka. Orang yang makan sumber yang haram ataupun daripada syubhah tidak akan dapat petunjuk untuk beribadah, sehinggalah merasakan bahawa tidak ada apa-apa pada meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak ada apa-apa pada meninggalkan ibadah kepada Allah. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makanan yang haram dan syubhah. Sebenarnya kesempurnaan ibadah itu, kalau dari segi fiqahnya, memang perlu kepada suci daripada najis. Maknanya kalau seseorang itu pada pakaian, tempat atau badannya ada najis, maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Maknanya dari segi syarak dia tidak melakukan, dia belum menunaikan ibadah itu. Itu yang nampak kalau ada najis. Ada nampak, bila nampak perlu dibersihkan, dibasuh, maka apabila badan, pakaian dan tempat ibadah, tempat sembahyang contohnya bersih, barulah dari segi fiqahnya diterima, sah amalan itu. Begitu juga perlu suci daripada hadas kecil dan besar. Jadi hadas ni perkara yang tak nampak lah. Hadas tu sendiri, yang kecil yang besar itu tak nampak. Tapi walaupun tidak nampak, untuk mengesahkan sesuatu ibadah seperti sembahyang ataupun membaca Al-Quran, perlu bebas, perlu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Begitu juga yang antara yang kekotoran yang tidak nampak, ialah kekotoran hasil makan daripada makanan yang haram atau syubhah. Ini memang tak nampak. Kalau seseorang itu makan makanan haram pun memang tak nampak lah pada fizikalnya. Sebab kesan itu ianya melibatkan hati, melibatkan kotoran hati.
melibatkan kehitaman hati. Jadi walaupun amal ibadah itu dikira sah dari segi fiqh, namun begitu hidayah untuk menunaikan ibadah itu dengan betul tidak akan diperolehi dengan puncanya ada makanan yang haram. Bahkan sangat berat, bukan setakat tak diterima, tetapi badan juga jasad juga akan rasa berat untuk menunaikan apa-apa ibadah, apa-apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa perlu jauhi makanan yang haram atau syubhah? Bahwasanya yang makan akan makanan haram dan syubhah itu ditegah akan dia daripada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan ia akan dia, jika seseorang itu mengerjakan ibadah, seseorang yang makan makanan haram dan syubhah itu buat juga ibadah ataupun kebajikan, nescaya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Sabda Nabi SAW, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u waz-zama'u, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, berapa banyak daripada yang sembahyang malam tiada ada baginya daripada sembahyang melainkan berjaga, penat berjaga, mengantuk berjaga. Dan berapa banyak daripada yang puasa tiada ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, la yaqbalullahu salata mri'in fi jawfihi haramun. Artinya, tiada menerima Allah Ta'ala akan sembahyang seseorang yang ada di dalam perutnya yang haram, yang ada di dalam perutnya makanan ataupun hasil yang haram. Terdapat satu kisah berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ialah seorang imam yang sangat soleh, alim. Maka beliau ialah imam yang seorang yang kurang makan kerana sibuk dengan ilmu, kerana sibuk dengan khidmat agama. Namun apabila beliau menjadi tetamu ataupun datang ke rumah orang-orang soleh, seperti ada kisah Imam Syafi'i menjadi tetamu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang merupakan anak murid lah kepada Imam Syafi'i dan juga rakan anak murid dan juga rakan seperguruan, sepengajian. Maka apabila berada di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka diceritakan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akan makan dengan agak banyak, lebih daripada biasa. Maka apabila ditanya, Imam Syafi'i menjawab, kerana aku makan makanan orang yang soleh. Maka daripada makanan orang soleh ini adanya keberkatan, dan daripada makanan orang soleh ini adalah sebab bagi berbagai keberkatan dan juga rahmat di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kan dan juga kita pernah dengar bahawasanya ada satu hadis menyebutkan tentang orang-orang yang, bagaimana orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdoa dengan bersungguh-sungguh, namun begitu doanya tidak lepas pun, tidak sampai pun, tidak naik, kerana pakaian yang dipakai itu haram, dan kerana makanan yang dimakan itu haram. Jadi sebab makanan yang masuk ke dalam perut, sebab sumber yang haram, yang syubhah masuk ke dalam perut, akan menjejaskan doa daripada sampai ke langit, daripada dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini, doa seseorang Islam
merupakan senjata bagi orang beriman. Doa ini merupakan senjata bagi orang beriman, dan doa juga merupakan otak kepada ibadah. Namun amalan yang besar ini, berdoa memohon kepada Allah, ada syaratnya, ada perkara yang perlu dipatuhi supaya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa orang-orang dizalimi, walaupun dia orang yang kafir sekalipun, akan diperkenankan oleh Allah. Namun begitu kita melihat kepada kesan daripada makanan yang haram, makanan sumber yang haram, akan menjejaskan penerimaan qabuliyah doa yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sehingga kan ada kisah seorang raja yang zalim, untuk supaya dia ni tidak didoakan dengan kebinasaan, dengan kejatuhan oleh orang-orang alim, oleh orang soleh ni, maka dia telah perdaya dengan beri makan makanan yang haram, yang syubhah. Maka dia pun dengan bangganya berkata, aku dah tak takut lagi dengan doa-doa kamu, hai orang-orang alim, hai orang-orang soleh. Kenapa? Aku telah beri kamu makanan yang haram, makanan yang syubhah, maka doa kamu tidak lagi dikabulkan di sisi Allah Ta'ala. Maka oleh kerana itu sangat penting menjaga makan, menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Bukan hanya menjaga makanan-makanan itu sekadar kita makan makanan yang sihat. Itu bagus juga, itu memang bagus, kerana makanan yang baik juga, makan makanan yang baik, halalan tayyiba, makanan yang bersih juga merupakan satu tuntutan di sisi agama. Kerana apa? Kerana makan makanan yang memudaratkan adalah sama ada makruh ataupun haram. Maka mencari makanan yang baik, seperti makanan-makanan yang ada datang syariat, datang sumber agama mengenainya, pastilah ada kebaikan yang sangat banyak padanya. Contoh seperti madu, seperti yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fihi shifaa'ul linnas. Madu ini ada syifa untuk semua manusia. Ataupun seperti buah zaitun, buah yang diberkati, maka tidak dinafikan, tidak dapat dinafikan, walaupun kita manusia tidak nampak, walaupun ia belum dibuktikan dari segi logik akal manusia, dari segi sains. Tapi kita orang-orang Islam tidak perlu sehingga dibuktikan oleh manusia, kerana ianya disebutkan oleh pencipta kepada seluruh manusia, disampaikan oleh manusia yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita beriman dengannya dan kita meyakininya pasti pada madu ataupun buah zaitun ada keberkatan dan juga syifa untuk semua manusia, tidak terkecuali. Dari segi kesihatan, kita jaga makanan tu. Namun perlulah bersama-sama dengan jaga untuk makan makanan yang baik, makanan yang berkhasiat, perlulah kita jaga sumbernya. Mungkin makanan tu bagus, makanan tu bersih, makanan tu suci. Bukan setakat suci, bersih, sedap lagi mungkin. Tapi kalau ianya dibeli, ianya didatangkan, ianya berhasil bersumber daripada sumber yang haram dan syubhah, maka ia tetap kotor di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contoh yang dihasilkan daripada riba, daripada penipuan, nampak bersih juga, nampak macam hasil rezeki itu, nampak macam perolehan itu memberi manfaat, boleh beli keperluan-keperluan hidup, boleh menghasilkan rumah, kenderaan, makanan, tempat tinggal. Namun kesan daripada mendapatkan tempat tinggal, makanan, pakaian daripada sumber yang haram, doa pun tertolak di dunia ini lagi, takkan naik pun ke langit, maka dan tidak akan diperkenankan.
tidak akan diperkenan. Ia akan membatalkan, ia akan merosakkan doa seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, marilah kita sama-sama bermuhasabah sejauh mana kita menghasilkan sumber rezeki yang halal dan kita menjauhkan diri daripada yang haram dan syubhah. Kerana perut kita ini bukan setakat kita perlu jaga daripada makanan-makanan yang tidak berkhasiat. Kalau setakat kita jaga makanan-makanan yang tidak berkhasiat, contoh seperti makanan ringan, contoh seperti air-air yang manis, berkarbonat, bergas, ia akan bagi kesan pada fizikal, ataupun makanan yang yang tak sesuai dengan badan, kesan dia pada badan kita, bukan kesan yang segeralah makan masa bertahun-tahun. Tapi hasil dia ataupun akibat akhir dia mungkin badan akan tidak sihat, jatuh sakit. Kemudian orang yang sakit mungkin akan meninggal dunia. Tapi rezeki ataupun makanan yang dihasilkan daripada sumber yang haram, walaupun makanan itu bagus, tapi ianya daripada sumber yang haram, maka bukan setakat habis di dunia ini. Seorang yang kalau dia makan makanan yang sihat, dia akan sihat, meninggal dunia, tapi dia akan bawa kesan itu ke alam akhirat. Sehinggalah na'udzubillah hujungnya daging ataupun badan yang tumbuh, yang segar, yang membesar dengan sumber yang haram itu akan jadi bahan bakaran api neraka. Api neraka lah yang layak untuknya. Maka kita memohon hidayah daripada Allah SWT, berdoa supaya kita diberikan taufik dan hidayah untuk menjaga sumber makanan kita, menjaga perut kita daripada diisi dengan sumber yang haram. Makanlah makanan daripada sumber yang halal dan tayyib, bersih. Makanlah daripada makanan orang-orang yang soleh, yang disediakan oleh orang yang soleh, yang dibuat oleh orang-orang yang soleh. Dan hendaklah kita makanan yang kita sediakan juga dimakan oleh orang-orang soleh. Banyaklah kita memberi makan kepada orang, sebagaimana sabda Nabi SAW, afshus salam wa at'imut tu'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkanlah salam. Kita di zaman kita ini, di mana kita mungkin terhalang daripada berjabat tangan, daripada musafahah, maka kita sebarkan salam, bagi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun tak kenal. Nampak ada rupa, ada nur orang Islam itu, maka walaupun kita tak kenal, kita beri salam, sebarkan salam. Tak ada masalah, bagi salam tak ada masalah. Kemudian berilah makan, carilah orang-orang yang susah. Lihatlah keluarga, jiran, tetangga, saudara mara, pakcik, makcik kita yang susah, berikan kepada mereka keperluan makan ataupun berikan makanan. Dan juga jangan lupa hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang genting, di waktu yang susah, di zaman fitnah ini. Bangun malam untuk mendirikan sembahyang, mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah syurga akan menanti, syurga Darussalam, ataupun orang yang mengamalkan 3 perkara ini akan masuk syurga dalam keadaan yang selamat. Wallahu alam. InsyaAllah bertemu lagi pada rakaman yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah supaya fitnah, wabak diangkat daripada tempat kita dan orang Islam dapat kembali semula ke masjid untuk menunaikan solat fardu dan juga fardu Jumaat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.